A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana anda mengikuti program Pondok Masjid dan anda bersama-sama dengan saya, Brother Syakirit daripada NGO Global Unity Network. Mungkin ada di antara anda ni masih tak kenal saya, maka saya minta izin untuk perkenalkan diri saya sedikit sebanyak. Kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita berkenal-kenalan dulu, pasal cinta itu belakang kira. Yang pertama sekali, nama saya Syakirit bin Kakulal Govinji. Saya telah memeluk Islam 25 tahun yang lepas. Dan pengalaman saya pernah hidup sebagai seorang yang bukan beragama Islam dan kini untuk 25 tahun yang lalu hidup sebagai seorang Muslim. Bererti saya telah lalui kehidupan saya ini dalam dua alam yang berbeza. Namun begitu, saya bukan makhluk dua alam. Okey, pengalaman saya pernah hidup sebagai non-Muslim hari ini banyak membantu saya dalam menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Sebab pengalaman yang lalu membantu saya memahami fikiran orang-orang bukan Islam dan bagaimana cara-cara pendekatan-pendekatan yang boleh kita gunakan untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang bukan Islam, termasuklah sesama kita Islam, insya-Allah. Ini secara ringkas. Dan insya-Allah anda akan bersama dengan saya dalam topik yang kita akan bincangkan ini adalah topik dakwah. Dan lebih fokus kita adalah dakwah dalam masyarakat majmuk. Bagaimana kita nak berdakwah dengan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, rakan-rakan kerja ataupun rakan-rakan tempat belajar kita ataupun komuniti dalam kawasan perumahan kita yang bukan beragama Islam. Bagaimana kita nak menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, dan insya-Allah kita akan bersama-sama untuk 10 sesi mulai pada pagi ini. Dan sesi yang melibatkan topik dakwah ini anda akan bersama dengan saya secara umumnya adalah pada setiap hari Ahad yang kedua dan hari Ahad yang keempat. Tetapi tidak semestinya. Tapi secara umumnya Ahad kedua dan Ahad yang keempat daripada pukul 10 hingga 11 pagi, insya-Allah. Ini mukadimah secara ringkas. Sekarang kita masuk pada topik kita pada pagi ini adalah berdakwahlah sebelum didakwa. Berarti dakwah sebelum didakwa. Itulah topik kita pada pagi ini. Yang pertama sekali, mari kita lihat tentang perkataan dakwah itu sendiri. Apakah definisi perkataan dakwah? Ulama telah mentakrifkan perkataan dakwah ni ada pelbagai takrif. Ada pelbagai. Tapi cara ringkas bila kita sebut dakwah dari segi lugatul Arabi, dari segi maksud dalam bahasa Arab, artinya adalah menjemput, memanggil ataupun mengajak. Itu dari segi bahasa. Tetapi dari segi syariat, apakah maksud dakwah? Ulama takrifkan ada pelbagai. Tetapi untuk perbincangan pada pagi ini, saya nak ambil satu takrif, satu definisi dakwah yang agak sempit sikit. Ada antara ulama mengatakan dakwah ni khusus apabila kita berdakwah dengan non-Muslim saja. Sebab kita menjemput orang luar untuk masuk ke dalam. Contohnya, kalau ada orang dekat luar, kita akan sebut jemput masuk. Tetapi orang yang sedia ada dekat dalam, kita tak cakap dengan dia jemput masuk lagi. Jadi ada antara ulama mengatakan dakwah ni khusus kepada non-Muslim sahaja. Dan kalau sesama Islam, mereka akan gunakan istilah seperti islah. Islah dalam bahasa Arab bererti contohnya memperbetul, memperbaiki atau meningkatkan. Jadi bila kita menyampaikan penerangan Islam, sesama Islam, apa yang kita nak lakukan adalah meningkatkan pemahaman dia, memperbetulkan amalan dia. Okey, itu secara ringkas. Jadi ada ulama mengatakan dakwah untuk non-Muslim, dan kalau sesama Islam dia akan gunakan islah. Tetapi cara umumnya, boleh tak kita kata dakwah kepada sesama Islam? Boleh saja, tak ada masalah.
Tak ada masalah. Kita boleh sebut dakwah sesama Islam. Tak jadi masalah. Tetapi untuk pagi ini, boleh tak kalau kita just nak bezakan sekejap je untuk sementara waktu, kalau kita sebut dakwah ni, kita fokus dakwah kepada non-Muslim, kepada yang bukan beragama Islam. Kalau islah, sesama Islam. Untuk sementara waktu, boleh ke? Sebab ada perkara yang saya nak sampaikan. Kalau kita tanya diri kita masing-masing, contohnya cara umumnya, okey, pernah berdakwah tak? Kita akan cakap, oh dakwah ni biasa. Kita ada forum, ada seminar, ada simposium, ada ceramah, ada tazkirah, pelbagai yang kita label sebagai dakwah. Tetapi bila kita definisikan, dakwah ni khusus kepada non-Muslim saja, cuba kita tanya pada diri kita balik. Sekarang kita sudah pun masuk dalam bulan Mac sebagai contoh. Berapa banyak program dakwah yang pernah kita hadir? Berapa? Mungkin ada yang kata tak pernah langsung, mungkin ada yang kata ada tetapi terlalu sedikit. Bagaimana dengan sepanjang tahun lepas? Sepanjang 5 tahun. Seumur hidup kita, berapa banyak program dakwah yang khusus dakwah kepada non-Muslim yang pernah kita hadir? Berbanding dengan program-program Islam, program-program yang difokuskan untuk sesama Islam. Kalau saya tukar soalan saya, berapa banyak program Islam yang pernah kita hadir? Kita akan cakap sangat banyak. Daripada kita kecil hingga sampai ke umur hari ini, sangat banyak program-program Islam, iaitu dakwah sesama Islam yang kita pernah hadir. Tetapi kalau program yang fokus dakwah kepada non-Muslim, boleh dikatakan hampir-hampir tiada ataupun sangat kurang jumlah bilangan dakwah non-Muslim yang pernah kita hadir. Dia berlaku satu ketidakseimbangan. Itu yang pertama. Yang keduanya kita nak tengok sejarah dakwah sekejap. Dan saya nak fokus adalah dakwah kepada non-Muslim. Inilah yang saya akan fokus, dakwah kepada non-Muslim. Tetapi ini tidak bererti dakwah ataupun islah sesama orang Islam tak penting. Tidak, dua-dua pun penting. Tetapi kenapa penyampaian saya akan fokus lebih kepada dakwah kepada non-Muslim? Sebabnya ialah bila kita mempelajari dan insya-Allah kita tahu selok-belok berdakwah dengan non-Muslim, kaedah pendekatan yang serupa boleh kita gunakan bila berdakwah atau islah sesama orang-orang Islam. Tetapi kalau kita belajar bagaimana nak melakukan dakwah kepada orang Islam, islah kepada orang Islam, belum tentu pendekatan itu boleh diguna pakai bila kita berdakwah dengan non-Muslim. Pendek kata, kita akan fokus bagaimana kita nak berdakwah dengan non-Muslim, tetapi kaedah tersebut boleh juga kita guna pakai bila kita berdakwah sesama Islam. Dua-dua pun penting. Berdakwah dengan non-Muslim penting, berdakwah islah sesama orang Islam pun penting. Dua-dua penting. Sekarang ni kalau kita lihat dari segi sejarah, bilakah mulanya macam dakwah kepada non-Muslim ini berlaku? Okey, kalau kita lihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi dulu pun berdakwah pada kaumnya, dan kaum pada waktu itu, kaum mereka pada waktu itu kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dakwah kepada non-Muslim sudah pun berlaku di sepanjang zaman, daripada sejak nabi-nabi dulu. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya sebagai contoh, surah yang ke-21, kita boleh lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala sebagai contoh. Jadi dakwah kepada non-Muslim sudah pun berlaku sepanjang zaman. Okey, soalan kedua kita ambil untuk perbincangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat tak siapa yang mula-mula melakukan dialog antara Islam dengan Kristian? Siapa? Okey. Mungkin ada yang akan jawab arwah Syekh Ahmad Didat. Sebab dulu saya pun percaya, saya pun rasa Syekh Ahmad Didat lah orang yang mula-mula melakukan dialog debat antara Islam dengan Kristian. Tetapi saya silap sebenarnya. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah pun berdialog dengan padri-padri daripada Kristian. Kita lihat contohnya asbabun nuzul turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat nombor 59 dan seterusnya. Bagaimana 60 orang padri-padri termasuk Archbishop of Najran datang berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi.
Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam, dialog antara agama sudah pun berlaku sejak daripada zaman Nabi-Nabi dulu, sejak kalau Islam dengan Kristian, sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, dan kemudian sahabat-sahabat, kita lihat ulama-ulama muktabar dan sebagainya. Ini bukanlah satu perkara yang baru berlaku, dan banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita sebagai orang Islam hari ini, kita mengaku kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku kita umat Nabi Muhammad, kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalan yang saya nak kemukakan pada pagi ini ialah, ada atau tidak kita mencontohi perjuangan Nabi? Apa dia perjuangan Nabi selama 23 tahun menjadi seorang Rasul, seorang Nabi? 13 tahun yang pertama sebelum hijrah di Mekah, disusuli dengan 10 tahun berikut selepas hijrah, iaitu di Yathrib ataupun lebih dikenali sebagai Madinah. Dalam tempoh 23 tahun ini, secara ringkasnya, apa perjuangan Nabi? Apa sunnah Nabi yang paling besar pada waktu itu? Pada saya, tidak lain, tidak bukan, adalah berdakwah. Berdakwah kepada bukan Islam, sambil berdakwah atau islah sesama orang-orang Islam. Dua-dua jalan seiring. Dakwah kepada non-Muslim dan juga dakwah sesama orang Islam. Inilah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengaku kita cinta Nabi, kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada atau tidak hari ini kita mencontohi perjuangan Nabi? Ada tak kita berdakwah kepada yang non-Muslim sambil kita berdakwah sesama Islam? Sebab sikap kita sebagai seorang Muslim sepatutnya adalah sikap yang suka berdakwah. Nanti saya akan bincangkan ini secara lebih terperinci lagi. Kita ambil contoh kedua. Kita sebagai orang Islam hari ini, kita beriman bahawa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah bimbingan, adalah panduan. Soalan yang saya nak sampaikan sekarang, Al-Quran diturunkan sebagai bimbingan, sebagai panduan untuk siapa? Al-Quran ditujukan kepada siapa? Bukan hanya untuk orang-orang Islam. Tidak. Tetapi diturunkan untuk semua manusia. Kita ambil contoh. Dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 185. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang bermaksud Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai bimbingan, sebagai panduan untuk semua manusia. Dan Quran ini disebut sebagai Furqan, iaitu yang membezakan antara yang hak dan batil. Okey, dengan lain perkataan, Al-Quran ditujukan, disampaikan untuk semua manusia. Dan bila kita kata semua manusia, artinya apa? Baik orang Islam, baik bukan Islam. Kita sebagai orang Islam, kita membaca Al-Quran, insya-Allah, mesej Al-Quran, mesej daripada Allah SWT sampai kepada kita. Soalan, bagaimanakah ayat-ayat suci Al-Quran nak sampai kepada orang bukan Islam? Ingat tadi, Al-Quran juga dituju kepada yang bukan beragama Islam. Jadi bagaimana ayat-ayat Quran ni nak sampai kepada yang bukan beragama Islam? Tugas siapa menyampaikan Al-Quran kepada orang bukan Islam? Tugas siapa? Malaikat? Bukan. Tugas siapa? Tugas orang Islam. Betul? Alhamdulillah. Sekarang soalan yang saya nak kemukakan, siapakah dia orang Islam hari ini? Siapa dia orang Islam hari ini? Siapa? Jangan sebut kita. Kalau kita sebut kita, saya risau. Sikap kita ialah, kalau saya tak berdakwah, adalah orang lain yang berdakwah. Saya risau kita akan ambil sikap lepas tangan. Jadi siapakah dia orang Islam hari ini? Kita sama-sama sebut saya. Siapa orang Islam hari ini? Saya. Aku. Akulah orang Islam hari ini. Maka tugas siapa menyampaikan mesej Al-Quran kepada yang bukan beragama Islam? Tugas saya. Tugas aku. Jadi kalau kita, semua orang Islam hari ini mempunyai satu sikap, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah kepada yang bukan beragama Islam,
sambil kita menyampaikan dakwah sesama Islam, subhanallah, kita akan lihat banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Kita ambil satu contoh sebagai perbincangan. Kita lihat Nabi Muhammad SAW telah lahir di kalangan orang-orang Arab Quraisy musyrikin. Ini yang saya sebut ni, baginda lahir di kalangan orang Arab Quraisy musyrikin. Dan orang Arab pada waktu itu, sebelum datangi Islam kepada mereka, mereka juga dikenali sebagai Arab Jahiliyah. Okey, saya tak perlulah bincang secara lebih detail. Tapi apa yang saya nak sampaikan ialah, daripada umur baginda 40 tahun, baginda telah pun diangkat menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Dan dalam tempoh 23 tahun kenabian baginda, kerasulan baginda, baginda telah mengubah orang-orang Arab Jahiliyah tadi dengan pelbagai perkara sifat-sifat mereka, sampaikan mereka semua memeluk agama Islam dan mereka telah menjadi peneraju dunia. Yang saya nak sebut di sini, dalam tempoh 23 tahun, satu komuniti yang dilihat sebagai Arab Jahiliyah telah berubah menjadi pelopor masyarakat dunia dalam 23 tahun. Dan kemudian bila Nabi Muhammad SAW telah wafat, para sahabat menyambung perjuangan baginda. Dan bila para sahabat meninggal dunia, para tabi'in dan seterusnya, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Okey, sekali lagi. Daripada keadaan orang Arab Jahiliyah, dengan datangnya Islam kepada mereka, dan orang-orang Islam berdakwah, berdakwah kepada bukan Islam, berdakwah sesama Islam. Apa yang berlaku kepada umat Islam? Umat Islam menjadi peneraju dunia, menjadi pemimpin dunia. Betul? Selama 800 tahun, 1000 tahun, Islam memerintah dunia. Tetapi dalam beberapa ratus tahun kebelakangan ini, apa yang berlaku kepada umat Islam? Pada saya, pemerhatian saya, orang Islam hari ini semakin lemah. Sebab apa? Pada pandangan saya, sebab kita mula meninggalkan dakwah. Jadi kalau kita nak kembalikan kegemilangan orang-orang Islam kita, kita kena kembali kepada sunnah Nabi SAW. Tidak lain tidak bukan, kita masing-masing orang Islam perlu ada sikap kita mahu berdakwah. Itu yang perlu ada pada diri kita. Dan insya-Allah bila kita orang-orang Islam, kita aktif berdakwah, saya percaya, saya yakin insya-Allah kita akan kembali, orang-orang Islam ni akan kembali menjadi peneraju dunia insya-Allah. Tapi kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ini secara ringkas. Dan seterusnya bila kita sebut tentang berdakwah, ramai yang akan rasa macam dakwah ni susah. Macam mana nak berdakwah? Okey, inilah yang kita nak bincangkan. Tapi bukannya kita nak habiskan semua dalam pagi ini, tidak. Pagi ini slot yang pertama. Lepas ni insya-Allah ada 9 lagi sesi bersama-sama dan kita akan bincangkan step by step. Tetapi secara ringkasnya, seringkali kita memberi alasan kenapa kita tidak berdakwah. Ada banyak alasan yang saya biasa terima. Bila saya tanya dengan sesama kita Islam, saya tanya kenapa tak berdakwah? Macam-macam alasan yang saya dengar. Antara alasan yang sering kali saya dengar ialah, antaranya mereka kata tak cukup ilmu. Sebab tak cukup ilmu lah kita tak berani nak berdakwah dengan non-Muslim. Ini satu alasan yang diberikan. Alasan kedua, ini kalau dengan masyarakat awam ni, mereka akan kata, oh dakwah ni bukan kerja saya. Dakwah ni kerja ustaz. Dakwah ni kerja ustazah, dakwah ni kerja imam, dakwah ni kerja jabatan-jabatan agama sebagai contoh. Itu bukan kerja saya. Ini alasan kedua yang saya biasa terima. Dan saya nak tambah satu lagi alasan. Ada antara mereka kata mereka tak layak berdakwah sebab mereka masih lagi melakukan dosa. So ada antara mereka rasa diri mereka ni masih berdosa, maka mereka tak layak untuk berdakwah. Mereka kata tunggulah, bila saya dah tak berdosa lagi, saya tak buat maksiat lagi, barulah saya akan berdakwah. Okey, dan ada banyak lagi alasan-alasan lain. Tetapi saya rasa untuk pagi ini, cukuplah kita jawab 3 alasan yang biasa kita terima. Alasan yang pertama, tak cukup ilmu. Sebab itu kita tidak berdakwah. Okey, jawapan saya begini. Saya akui, dalam kita berdakwah, ilmu sangat penting. Kita perlu ada ilmu. Saya tak nafikan benda tu. Tetapi,
kalau kita nak tunggu dah cukup ilmu, baru kita nak berdakwah, saya risau sampai kesudah kita takkan pandai-pandai pun. Sebab apa? Kalau kita nak pandai berdakwah, kita kena mula. Kita kena buat. Dan sambil kita berdakwah, mungkin dalam kita berdakwah tu kita akan lakukan salah dan silap. Tetapi kita belajar daripada salah dan silap tadi. Itu lumrah. Biar saya bagi satu atau dua contoh. Katakan saya nak belajar berenang. Kalau saya kata, saya akan pergi ke kelas untuk belajar berenang, dalam kelas, dan saya akan buatlah cara-cara nak berenang, sampai saya dah pandai berenang, baru saya masuk air. Baru saya nak masuk dalam kolam berenang. Sampai ke sudah, saya tak akan pandai. Tapi kalau nak belajar berenang, suka tak suka, kita kena masuk dalam kolam berenang, betul? Kita kena masuk dalam air. Dan dalam proses kita belajar tadi, kita mungkin tenggelam timbul. Mungkin kita nak belajar berenang tadi tu, kita mungkin tertelan air. Itu proses. Tapi lama kelamaan, kita akan belajar dan kita akan jadi pandai dalam kita berenang tadi. Begitu juga dengan naik basikal sebagai contoh. Masih ingat lagi, tuan-tuan dan puan-puan, pertama kali naik basikal dulu, tak pandai pun. Mungkin kita nak kayuh basikal, mungkin kita jatuh-jatuh. Tapi kalau kita kata, oh saya tak pandai, saya nak tunggu saya pandai, baru nak kayuh basikal. Sampai bila pun kita takkan pandai. Tapi kerana kita kayuh basikal, kita jatuh, kita kayuh basikal, kita jatuh. Tapi kita bangun balik. Kita bangun balik. Dan kemudian ada orang yang akan pegang basikal tu, dia tolak daripada belakang. Kita pun akan kayuh. Lepas tu bila dia lepas, kita pun jatuh balik. Tapi lama kelamaan, alhamdulillah, sampai kita pandai kayuh basikal. Ataupun saya bagi satu lagi contoh lain. Contoh, ini contoh saja. Contoh, katakanlah saya telah pun memeluk Islam. Ini contoh je. Katakan saya dah masuk Islam 3 bulan. Dan anda berjumpa saya, okey, dan anda tanya saya, Brother Shah, solat tak 5 waktu sehari? Saya kata tak solat 5 waktu sehari. Anda tanya kenapa? Oh, sebab saya tak tahu solat, tak pandai nak solat. Anda akan kata, okey, tak apalah. Ambil masa dulu, belajar dulu. Lepas tu katakanlah contoh, selepas tahun saya masuk Islam, anda terserempak dengan saya lagi. Dan anda tanya, Brother Shah, solat tak 5 waktu sehari? Saya kata tak solat. Kenapa tak solat? Sebab tak tahu nak solat, tak pandai nak solat. Anda akan kata dalam hati, okeylah tak apalah, bagi dia masa. Anda akan cakap dengan saya, okey tak apa, belajar dulu, belajar dulu. Ini contoh. Katakan dah 10 tahun saya masuk Islam. Dan anda jumpa saya, anda tanya, Brother Shah, solat tak 5 waktu sehari? Saya kata saya tak solat. Kenapa tak solat? Sebab saya tak tahu solat, tak ada ilmu, tak pandai. Adakah anda akan terima alasan saya pada waktu itu? Sudah pasti tidak. Apa yang anda akan cakap? Brother Shah, dah 10 tahun awak masuk Islam, kenapa tak belajar-belajar? Maka saya boleh kembalikan jawapan yang sama kepada anda. Kalau anda tidak berdakwah, dah berapa lama anda Islam? Berapa? Dah berapa tahun? Kenapa tak belajar? Nampak? Jadi sekarang ni, kalau kita tak cukup ilmu, bukan berarti kita tak perlu berdakwah. Tak cukup ilmu, kita berdakwah dan belajar. Berdakwah dan belajar. Kita akan lakukan salah dan silap, tapi ada kesilapan yang kita lakukan, itulah guru terbaik bagi kita. Okey, itu alasan yang pertama kata tak cukup ilmu. Saya tambah satu lagi. Kita ambil hadis Nabi SAW daripada Sahih Bukhari, jilid nombor 4, bab 56, hadis nombor 667. Kala Nabi SAW, balighu ani walau ayat. Nabi berkata, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Walaupun kita tahu satu ayat, pergi sampaikan. Hari ini berapa banyak ayat kita tahu. Syahadah pun dah 2 ayat. Surah Fatihah pun dah 7 ayat. Berapa banyak surah-surah lazim yang kita dah hafal. Jadi apa yang kita tahu, kita sampaikan insya-Allah. Okey, bagi alasan yang kedua, bagi mereka yang kata, oh kerja-kerja dakwah ni bukan kerja saya, ini kerja ustaz, kerja ustazah, kerja jabatan-jabatan agama sebagai contoh. Okey, kalau ada yang kata begitu, marilah kita sama-sama rujuk kepada Al-Quran, surah Al-Asr, surah nombor 103, ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan lain perkataan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Di sini
Allah Subhanahu Wa Taala kata manusia dalam kerugian. Manusia secara umum, bukan hanya sekadar asatiza, imam, jabatan agama, tapi manusia secara umumnya dalam kerugian, kecuali mereka yang ada keempat-empat syarat berikut, iaitu ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, iaitu kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan, bukan atau, dan melakukan amal soleh dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Hanya kalau kita beriman saja tak cukup. Beriman kena ada amal soleh. Bila dah ada amal soleh, disusuli dengan watawa sabil haq, nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Okey, sekejap. Di sekolah kita belajar matematik. 4 tolak 1 tinggal berapa? 3. Betul. Tetapi dalam ayat ni ada 4 syarat minima. Kalau kita tolak 1, kita tinggalkan mana-mana 1, tinggal berapa? Dia jadi kosong terus. Dan kita nak ambil ayat nombor 3 tadi tu. Ambil bahagian nombor 3. Wa tawasaw bil haq. Nasihat menasihati dengan kebenaran. Maksudnya apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan bila kita kata amar ma'ruf nahi munkar, artinya apa? Cara ringkas, berdakwah kepada bukan Islam sambil kita berdakwah islah sesama orang-orang Islam. Dua-dua jalan seiringan. Okey. Kenapa? Kenapakah saya kata bila kita kata amar ma'ruf nahi munkar, ianya dakwah pada non-muslim campur sesama Islam. Kalau sesama Islam kita tak ada masalah, kita semua setuju. Mungkin ada yang akan bertanya pada saya, Brother Shah, kenapa amar ma'ruf nahi munkar ni kita kena berdakwah dengan non-muslim? Okey, amar ma'ruf menyeru kepada kebaikan. Kita ambil surah Fussilat, surah nombor 41, ayat nombor 33 sebagai contoh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, apakah kata-kata yang lebih baik daripada menyeru orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan bila kita berdakwah kepada orang yang bukan beragama Islam, kita menyeru mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kata-kata yang lebih baik daripada itu? Kita ambil contoh, nahi munkar, mencegah kemungkaran. Apakah kemungkaran yang paling besar yang Allah tidak ampunkan? Iaitu syirik. Betul, syirik. Disebut dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 48 dan ayat nombor 116. Dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Mana-mana dosa selain dari syirik Allah nak ampun, Allah ampunkan. Tetapi dosa syirik Allah tidak akan ampunkan kecuali kita bertaubat dan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bila kita kata nahi mungkar, mencegah kemungkaran, apakah dosa yang dilakukan oleh orang bukan Islam? Kalau kita lihat non-muslim, kita lihat secara umumnya mereka melakukan syirik. Jadi bila kita kata nahi mungkar, bukankah ini salah satu daripada nahi mungkar yang besar kita lakukan bila berdakwah dengan non-muslim? Benar? Okey. So sekarang ni syarat kita ni adalah apa? Beriman kepada Allah SWT dan seterusnya melakukan amal soleh, nasihat dengan kebenaran, iaitu melakukan amal ma'ruf nahi munkar, iaitu berdakwah pada non-muslim dan juga berdakwah sesama Islam secara umumnya, dan watawa sobis sabr, dan bersabar. Dalam berdakwah ni perlu kesabarannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Betul. Sebenarnya kan bila kita menyampaikan dakwah kepada orang yang bukan beragama Islam ataupun sesama Islam, tak semestinya mereka terima apa yang kita cakap. Tapi kesabaran tu sangat-sangat penting. InsyaAllah bila kita bersabar, boleh jadi lambat laun mereka akan memikirkan tentang apa yang kita sampaikan. Mana tahu mereka dapat hidayah dan mereka berubah, insyaAllah. Okey, seterusnya tentang alasan yang satu lagi yang sering kali kita berikan adalah yang selalu orang bagi tahu dengan saya, Brother Shah, saya pembuat dosa, saya pembuat maksiat, saya ini layak ke untuk berdakwah? Maka saya akan jawab balik begini. Bumi mana yang tidak pernah ditimpa hujan? Manusia mana yang tidak ada lakukan salah silap? Kita sebagai manusia, kita biasa melakukan salah silap. Saya sendiri pun ada melakukan kesalahan, ada melakukan kesilapan. Tetapi apabila kita salah atau silap, kita perbetulkan diri kita. Kita minta ampun dengan Allah SWT.
Tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan kita tidak berdakwah. Mudah-mudahan bila kita terus menerus berdakwah, walaupun kita ada kelemahan-kelemahan tertentu, tapi kita terus menerus kita berdakwah, insya-Allah bersabit dengan kita berdakwah, Allah akan membuka jalan, Allah akan memberi kekuatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, menjadikan diri kita lebih baik. Cumanya kita kadang-kadang kita tak mahu cakap tak serupa bikin, betul tak? Okey, dalam bab ini kita janganlah suruh orang buat apa yang kita sendiri tak buat. Mungkin kita ada kelemahan-kelemahan tertentu, kita jangan sebut benda tu. Tapi kita boleh cakap, bila kita berdakwah, kita boleh sebut apa yang kita memang lakukan, kita memang percaya benda tu. Sekurang-kurangnya kita sampaikan perkara itu. Walaupun kita mungkin ada kelemahan, mungkin kita melakukan maksiat, kita mungkin melakukan dosa, sebagai contoh. Tetapi kita yakin tak Allah SWT Tuhan kita? Yakin tak Allah Tuhan kita? Berdakwah, ceritakan pada orang lain siapa Allah SWT. Kita yakin tak Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, adalah pesuruh Allah? Kita yakin. Ceritakan kepada orang tentang Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita tahu, kita sampaikan. Apa yang kita tahu, kita sampaikan. Dan insya-Allah dalam kita berdakwah ini, Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Allah akan berikan kesedaran kepada kita, insya-Allah. Dan kita memperbaiki diri kita, insya-Allah. Okey, ini secara ringkas. Sekarang ni persoalan yang mungkin timbul adalah bagaimana pendekatan-pendekatan kita nak berdakwah. Apa kaedah-kaedah, metodologi yang kita boleh gunakan untuk berdakwah? Sebenarnya nak berdakwah ni ada macam-macam pendekatan kita boleh gunakan. Okey, untuk pagi ni kita bincang beberapa pendekatan yang ada. Yang pertama, dakwah bil hal. Bukan dakwah buat hal. Dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak kita. Kita ni, okey, kita contohlah, kita ambil contoh. Kita ada kawan-kawan kita, tempat kerja kita, atau tempat kita belajar, ataupun di kawasan perumahan, ataupun kita kadang-kadang berinteraksi dengan non-Muslim, kita pergi kedai, kita nak beli barang, tauke ni adalah orang bukan beragama Islam sebagai contoh. Bila kita berinteraksi, bukan je dengan Muslim, termasuk sesama Islam, okey, dakwah bil hal ni penting. Dakwah dengan akhlak kita. Bila orang tengok akhlak kita bagus, mudah-mudahan terbuka hati dia nak tahu lebih tentang Islam. Kita akan ambil beberapa contoh. Kita ambil contoh sekarang. Kita ambil contoh, katakan, kita senyum. Kita senyum aja. Bila kita senyum, dapat apa pahala? Dapat? Oh, okey. Sebenarnya bergantung pada niat. Apa niat kita bila senyum? Kalau kita senyum, isteri jiran kita nak mengurat dia, itu bukan dapat pahala, itu bala. Tak, niat ini kita pasang niat kita. Ya Allah, biarlah aku senyum kepada jiran aku. Ini menjadi usaha dakwah aku kepada dia. Dan bila kita membuat akhlak kita yang baik, kita tunjukkan teladan yang baik kepada kawan-kawan kita, jiran-jiran kita yang bukan beragama Islam. Dan bila kita ada niat tu, insya-Allah, saya cukup percaya, saya cukup yakin, Allah SWT akan buka jalan bagi kita untuk terus berinteraksi dengan mereka, dan satu persatu pintu-pintu untuk kita berdakwah akan mula dibuka, insya-Allah. Okey, itu satu contoh, dakwah bil hal. Kita ambil contoh yang kedua, dakwah bil lisan, dengan kata-kata. Bila kita kata dakwah bil lisan, dia tak semestinya berceramah, tidak. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita yang non-Muslim ataupun sesama Islam, kita sembang kosong aja. Sembang perkara-perkara biasa, tak cerita pun tentang Islam. Tetapi yang penting apa? Niat kita. Ya Allah, jadikanlah aku ni bercakap dengan dia menjadi dakwah aku kepada dia. Kita ambil contoh. Katakanlah kita pergi ke klinik sebagai contoh. Sementara kita nak tunggu giliran kita jumpa dengan doktor, kita pun ada tempat ruang menunggu kan. Kita pun duduk. Dan sebelah kita ada non-Muslim. Orang yang bukan beragama Islam duduk sebelah kita. Kita boleh sembang dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, cakap perkara-perkara biasa. Tapi tunjukkan akhlak yang baik, senyum, manis. Lepas tu dia kata, dia tanya dia, "Aunty sakit apa?" Dia kata dia sakit apa? Dia sakit tertentu. Tak apa aunty, saya doakan supaya anda ni cepat sembuh. Kita cakap benda simple-simple saja. Dan dia akan teringat, tadi aku pergi dekat klinik, aku jumpa ada orang Islam ni. Tapi baiklah orang Islam ni. InsyaAllah, itu menjadi dakwah. Yang penting adalah niat. Saya bagi contoh pasal niat.
Katakanlah kalau daripada subuh, sebelum masuknya subuh sampai ke maghrib, saya tak makan, tak minum, langsung tak makan, tak minum, dapat tak pahala puasa? Dia bergantung kepada niat. Kalau kita niat berpuasa, kita dapat pahala puasa. Tapi kalau kita tak ada niat, kita tak niat pun untuk berpuasa, langsung tak makan, tak minum, dapat tak apa-apa? Dapat lapar dan dahaga. Tapi kita terlepaslah pahala puasa tadi. Jadi niat ni sangat penting. Dan bila nak berdakwah, dakwah ni simple, senang aja. Buat apa yang kita mampu. Kita berinteraksi dengan orang dengan cara baik, tapi niat kita untuk berdakwah, insya-Allah itu pun tak kira dakwah. Dan bila kita selalu buat perkara ini, insya-Allah Allah akan beri ilham kepada kita. Allah akan buka jalan kepada kita. Kita sendiri akan tambah ilmu dan dakwah kita, usaha kita akan semakin meningkat dan semakin meningkat. Kita ambil yang ketiga, dakwah berkatabah dengan penulisan. Subhanallah, ada antara kita ni ada bakat menulis, boleh buat buku-buku, boleh buat novel dan sebagainya, ataupun buat artikel dalam surat khabar, dalam majalah dan sebagainya. Tetapi hari ini kebanyakan kita boleh gunakan media sosial untuk kita menulis. Saya percaya kebanyakan kita dah ada Facebook, ada WhatsApp, mungkin ada Twitter, ada Instagram, ada WeChat, mungkin ada blog dan sebagainya. Ambil kesempatan ini untuk menyampaikan dakwah. Benda simple-simple. Cuma bila kita menulis, katakan WhatsApp, janganlah tulis panjang-panjang. Sebab kalau kita tulis terlalu panjang, kadang-kadang orang tak baca. Dalam WhatsApp tu kita bagi ringkas. Contohnya lah, tuan-tuan dan puan-puan, kita berbincang pada pagi ini, ada tak dapat apa-apa poin yang penting? Ataupun sepanjang kita ikuti kuliah dalam pondok masjid dengan mana-mana pembimbing, dengan ustaz-ustaz yang lain, dapat tak ilmu? Dapat ilmu, kita share ilmu tadi tu dalam WhatsApp group. Kita letak post kita dalam Facebook. Poin penting, ringkas tetapi padat. 1 perenggan, 2 perenggan dah cukup. Jangan buat panjang-panjang. Kadang-kadang kita dapat WhatsApp panjang, lepas tu ada read more. Kita pun tekan read more, lepas tu dia jadi panjang ke bawah. Kita pun scroll, tak habis-habis ke ekor dia. Scroll sampai boleh jadi handphone kita hang. So jangan terlalu panjang. Sebab kalau terlalu panjang, orang tak baca. Tapi biar benda tu ringkas, tapi berkala, insya-Allah. So itu adalah dakwah bil katabah, melalui penulisan. Kita juga ada dakwah bil mal, dengan harta benda, wang ringgit. Ada antara kita, Allah kurniakan kita harta benda, wang ringgit yang banyak. Tapi mungkin kita tak ada masa nak turun padang. Kita mungkin tak ada masa nak berdakwah di lapangan. Tetapi kita ada harta, kita ada wang. Kita bantulah individu, kita bantulah NGO, kita sumbang pada mereka supaya mereka boleh lakukan usaha-usaha dakwah. Dan insya-Allah kita sama-sama mendapat pahala, insya-Allah. Dan seterusnya ada antara kita ni, mungkin tak ada duit. Mungkin tak pandai nak bercakap, mungkin nak menulis pun tak pandai. Tak apa. Dakwah bil hikmah, dengan kerja-kerja sukarela. Kita jadi sukarelawan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada NGO Islam kan? Pergilah join NGO Islam ni. Mana-mana NGO, lain pendekatan dia. Kita tengok yang mana paling sesuai dengan diri kita, yang mana serasi dengan kita, yang mana kita rasa dengan sini saya boleh sumbangkan kepakaran saya, kemahiran saya, masa saya, tenaga saya, buah fikiran saya. Macam-macam cara kita boleh buat untuk berdakwah, benar atau tidak. Setuju? Kita juga boleh buat dakwah bil mukaran al-adyan, ataupun perbandingan agama. InsyaAllah pada slot yang berikutnya kita akan bincang tentang bagaimana kita nak dakwah dengan orang Kristian sebagai contoh. Dan ada minggu-minggu kita akan bincang bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang Cina sebagai contoh. Bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang Hindu sebagai contoh. Kita akan bincang secara fokus menggunakan perbandingan agama. Namun begitu, bila kita gunakan perbandingan agama, sangat-sangat sensitif. Maka dalam pendekatan kita, jangan kita menghina agama orang lain. Dalam surah An'am, surah nombor 6, ayat nombor 108, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, janganlah kamu mencerca apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencerca Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita berdakwah dengan non-Muslim, dan bila kita gunakan perbandingan agama, berhati-hati jangan sampai kita mencerca apa yang mereka sembah, jangan sampai kita menghina agama ataupun kepercayaan orang lain. Kita juga boleh gunakan pendekatan berdakwah ni, contohnya macam Al-Quran dan sains moden.
Ada satu topik yang kita akan bincang tentang Al-Quran dan sains moden. So, nak berdakwah ni ada pelbagai pendekatan yang boleh kita gunakan. Macam-macam pendekatan yang boleh kita gunakan. Boleh ya? Okey. InsyaAllah. Dan kita ambil, saya cuba tengok kalau ada apa-apa soalan yang saya boleh ambil. InsyaAllah. Okey, saya lihat di depan saya ni ada satu soalan. Apakah tindakan kita bila mana seseorang itu berdakwah melalui penulisan tetapi akhlaknya tak selari dengan apa yang disampaikan? Bagaimana tu Bro Syakirin? Okey, secara ringkas begini. Dalam surah As-Saf, surah nombor 60, okey, 61 ayat nombor 2 dan 3 sebagai contoh, antara firman Allah SWT adalah, adakah kamu berkata sesuatu yang kamu sendiri tidak lakukan? Jadi dalam kita nak berdakwah, sangat-sangat penting apa yang kita cakap ataupun kita tulis, kita praktiskan sendiri. Sebab dakwah ni dia bermula dengan diri sendiri, diikuti dengan keluarga dan masyarakat. Jadi bila setiap kali kita nak berdakwah, ingat, berdakwah ni bukan kita nak dakwah dengan orang lain saja sebenarnya, tidak. Dakwah ni bermula dengan dakwah pada diri sendiri. Soalannya bagus tadi. Jadi apa yang saya akan nasihatkan adalah begini, sebagai seorang pendakwah kita sentiasa berhati-hati. Tetapi sebagai manusia kita tidak terlepas daripada lakukan salah dan silap. Setiap kali kita melakukan kesalahan ataupun kesilapan, insya-Allah kita bertaubat, kita minta ampun dengan Allah SWT dan kita memperbaiki diri kita. Anggaplah itu sebagai satu proses untuk kita berubah, insya-Allah. Dan kalau ada orang tegur kita sebagai contoh, orang menegur kelemahan kita, jangan kita marah. Yang marah tu ego sebenarnya, ego. Ego ni kita kena kawal. Okey? Kalau orang tegur kita, jangan kita marah, tapi kita hargai dia. Sebab orang yang menegur kita, dia sebenarnya memberikan kita peluang untuk memperbaiki diri kita. Kita dapat improvise diri kita, insya-Allah. Jadi dan saya katakanlah kalau kita jumpa ada orang melakukan kesilapan ataupun kesalahan, kita pun menegurlah dia dengan cara yang baik. Jangan kita kasar. Dan kalau boleh kita komen. Kalau kita tahu seseorang tu ada buat kesalahan, ada buat kesilapan, jangan kita komen untuk khalayak ramai. Kalau boleh kita PM dia, tegur dia secara peribadi. Sebab setiap manusia ada perasaan, ada harga diri, ada maruah. Kalau kita tegur seseorang tu cara terbuka, boleh jadi dia rasa malu dan dia jadi tersinggung. Dan daripada dia nak menerima teguran kita, dia jadi marah dengan kita. Tapi kalau kita tegur dengan cara baik, itu lebih baiklah pada pandangan saya. So saya harap saya menjawab soalan tadi, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa persoalan, mungkin saya tak dapat nak ambil pada hari ini, saya tak dapat nak ambil sekarang. Tetapi bila dah selesai program ini, saya akan lihat kembali dan saya akan tengok apakah komen-komen yang terdapat dan apakah soalan-soalan yang terdapat. Dan kalau ada kesempatan, saya akan cuba jawab soalan-soalan ini ataupun respon pada komen-komen ini pada sesi-sesi yang akan datang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, masih belum terlambat lagi. Kalau anda kenal kawan-kawan yang anda tahu memerlukan program-program seperti ini, mintalah mereka berdaftar di FB Jawi, page FB Jawi. Minta mereka berdaftar. Masih lagi, saya dah bertanya dengan penganjur tadi, mereka kata masih terbuka. Kalau siapa-siapa nak daftar, masih boleh daftar, insya-Allah. Jadi teruskan insya-Allah. Dan saya nak buat satu kesimpulan sebab saya lihat masa pun dah mula nak habis, insya-Allah. Okey, tapi pada sesi-sesi yang akan datang, saya ingat saya akan kongsi beberapa topik-topik yang kita akan bincangkan di masa akan datang. 2 minggu daripada sekarang, itu sesi yang berikutnya, insya-Allah saya akan bawa bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang Kristian. Dan sekarang ni pun saya tahu tengah heboh hal-hal yang berkaitan dengan Kristian dan sebagainya. Kita cuba jawab seberapa banyak yang boleh. Itu pertama. Dan dalam sesi yang berikutnya, bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang Cina. Dan bila kita sebut tentang orang-orang Cina, antara kepercayaan mereka ni termasuklah Buddhism, Taoism, Confucianism, insya-Allah. Dan seterusnya pada minggu yang berikutnya adalah topik yang berkaitan dengan agama Hindu. Dan slot-slot yang akan datang, antara topik yang kita akan bincangkan adalah bagaimana kita nak cerita tentang Islam kepada non-Muslim. Bagaimana menyampaikan Islam kepada non-Muslim. Sebab nak menyampaikan Islam,
kepada non-Muslim tak sama dengan cara kita menyampaikan Islam sesama Islam. Kalau sesama Islam, kita cerita tentang rukun iman, rukun Islam, betul. Dengan non-Muslim pun saya cerita rukun iman, rukun Islam, saya cerita juga. Tapi cara nak menyampaikan tu ada kelainan dia sedikit. Isi sama, isi tak berubah, tapi cara penyampaian. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak menyampaikan perkara itu. Dan seterusnya antara topik-topik yang kita akan bincang juga dalam sesi-sesi yang akan datang adalah soalan-soalan yang lazim non-Muslim tanya kita. Apakah soalan yang biasa non-Muslim tanya kita? Dah ada satu slot, soalan-soalan ganas daripada non-Muslim. Ya, betul. Ada antara non-Muslim ni bertanya soalan yang memang ganas. Jadi bagaimana kita nak jawab soalan-soalan ini? Pengalaman saya, tuan-tuan dan puan-puan, antara pengalaman saya, tak banyak pun. Dalam lebih kurang 20 tahun lebih saja. Dalam 20 tahun ini, Alhamdulillah, kita masuk ke gereja-gereja. Kita masuk ke kuil-kuil Hindu. Kita masuk ke tokong-tokong Buddha, wihara Buddha sebagai contoh. Kita masuk dalam gurdwara. Dan mereka minta kita ceritakan tentang Islam kepada mereka. Kita sampaikan Islam. Dan kemudian ada sesi soal-jawab. Bila ada sesi soal-jawab, saya akan bagi tahu dengan mereka, dalam sesi soal-jawab ni, kita ada satu je peraturan. Dan peraturannya ialah tidak ada censorship. Tak ada sensor langsung. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tanyalah soalan apa saja. Apa saja soalan yang bermain dalam fikiran anda, tanya saja. Kalau anda rasa ada benda yang tak kena dengan Islam, ada benda yang anda nak rasa macam tak betul atau apa-apa tentang Islam, tanya saja. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, saya kata saya tak tahu. Dan kalau ada antara penonton yang ada jawapan, boleh berikan jawapan. Dan bila kita dah terbuka, open dengan mereka, memang mereka tanya soalan bertubi-tubi, subhanallah. Tetapi setiap kali mereka bertanya soalan, kita jangan marah. Kita jangan anggap mereka nak menghina agama kita. Jangan anggap begitu. Tetapi kita anggap ini ialah peluang untuk kita memperbetulkan salah faham yang dia ada terhadap Islam. Lagi banyak dia tanya soalan, insya-Allah bila kita jawab, kita betulkan salah faham dia. Yang mendengar jawapan ialah semua yang hadir. Betul tak? Jadi bila non-Muslim tanya soalan, kita jangan cepat marah. Pernah ada non-Muslim, selalulah non-Muslim tanya dengan saya, Brother Shah, kami tanya soalan dengan awak tak marah. Tapi bila kami tanya dengan kawan-kawan kami yang lain, yang agama Islam lain, mereka selalu marah. Kenapa mereka marah? Saya pun jawab balik, saya pun tak tahu kenapa dia marah. Kamu kena tanya dengan dia. Tapi boleh jadi mereka tak tahu macam mana nak jawab. Jadi bila tak tahu nak jawab, mereka marah. Jadi jangan kita kalau tak tahu nak jawab, kita marah dengan orang, jangan. Kalau kita tak tahu, cakap dengan cara baik. Soalan yang awak tanya ni memang bagus. Tetapi saya pun sebenarnya tak tahu nak jawab macam mana. Nantilah saya cari jawapan, saya kembali kepada kamu. So sekarang, kita dah dapat jawapan, kita bagi dekat dia. Lepas tu dia tanya soalan nombor 2. Soalan tu pun kita tak tahu nak jawab. Kita cakap dengan dia, soalan ini pun saya tak tahu nak jawab. Bagus soalan awak, tapi saya tak tahu nak jawab. Nantilah saya cari jawapan, saya kembali kepada kamu. Sekarang kita pergi cari jawapan. Kita dah dapat jawapan, kita bagi dekat dia. Kemudian dia tanya soalan nombor 3. Itu pun kita tak tahu nak jawab. Janganlah ulang skrip yang sama, kita tukar sikit. Bagi tahu dia, saya rasa sangat bertuah awak kawan saya. Sebab awak bertanya soalan, awak buat saya sendiri belajar agama saya dengan lebih mendalam lagi. Soalan ini pun saya tak tahu nak jawab. Nantilah saya cari jawapan, saya kembali kepada kamu. Jadi, setiap kali ditanya soalan, ataupun siapa-siapa tanya soalan, kalau kita tak tahu, kita cari jawapan, kita bagi dekat dia. Cari jawapan, bagi dekat dia. Apa yang berlaku ialah, kita sendiri sekarang dah belajar cara nak menjawab soalan-soalan tadi. Dan bila lama-lama kita berdakwah, kita jumpa dengan orang-orang lain, kebanyakan majoritinya ada persoalan yang serupa je. Majoriti daripada soalan dia serupa. Jadi lain kali bila orang lain tanya soalan yang sama macam tadi, kita dah dapat jawab pada waktu itu. On the spot kita boleh jawab. Orang tanya soalan, kita boleh jawab. Orang tanya soalan, kita boleh jawab. Orang tanya soalan, kita boleh jawab. Bukannya kita hebat sangat pun, tak ada. Cuma inilah soalan-soalan yang lazim orang tanya. Jadi kalau kita belajar bagaimana cara-cara kita nak menjawab soalan-soalan ini, insya-Allah itu akan banyak membantu kita dalam usaha-usaha dakwah kita.
Dan juga topik yang terakhir nanti kita akan bincang adalah kesahihan Al-Quran. Kita sebagai orang Islam, kita yakin Al-Quran adalah wahyu daripada Allah SWT. Kita yakin Al-Quran langsung tak berubah. Tapi bagaimana kita nak sampaikan perkara ini kepada yang bukan beragama Islam? Sebab dia tak percaya benda tu kan. Jadi bagaimana kita nak sampaikan yang Al-Quran ini adalah sahih, langsung tak berubah, dan Al-Quran ini benar-benar daripada Allah SWT. InsyaAllah. Ini adalah topik-topik yang kita akan bincangkan. Dan sebagai akhir kata, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dalam agama Islam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi tentang dakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada antara ahli keluarga kita yang murtad, na'uzubillah, saya tak doakannya, saya tak doakan. Jangan salah faham, saya tak doakan, na'uzubillah. Tapi katakan kalau ada ahli keluarga kita yang murtad, ada antara ahli keluarga kita yang tak mau lagi beragama Islam, apakah yang akan kita lakukan? Adakah kita akan just berpeluk tubuh je, biarkan saja? Ataupun kita akan cari ikhtiar demi ikhtiar demi ikhtiar, bagaimana kita nak meyakinkan dia, bagaimana kita nak dia kembali kepada agama Islam? Ya betul, kita akan berusaha untuk kembalikan dia kepada agama Islam. Sekarang ni ada ramai lagi non-Muslim dekat luar kan? Mereka tak berhak ke nak tahu tentang Islam? Mereka tak layak ke tahu tentang Islam? Kadang-kadang orang bertanya dengan saya, Brother Shah, kenapa awak berdakwah? Kenapa awak pergi sini, pergi sana, buat ni, buat itu? Berdakwah kita ni bukan hanya sekadar di Malaysia, termasuk di luar negara pun. Ke negara-negara Afrika. Contohnya kita pergi dekat Uganda, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan, Tanzania, pergi ke Mesir, pergi ke Europe, contohnya dekat UK, pergi dekat Hong Kong, pergi Australia, pergi New Zealand. Kenapa kita buat semua ni? Tidak lain tidak bukan, satu sebabnya ialah saya takut. Saya takut nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan soal saya. Syakirin, aku dah bagi kau Islam, kau sudah pun memeluk agama Islam, kenapa kau tak kongsi Islam dengan orang lain? Saya tak ada jawapan. Saya nak bagi alasan kepada Allah SWT. Tak ada jawapan. Dan yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya memeluk agama Islam, mak bapak saya tak beragama Islam, adik-beradik saya tak beragama Islam, kawan-kawan saya tak beragama Islam. Bila saya masuk Islam, saya yakin agama Islam itu agama yang benar. Tetapi saya mahu mak bapak saya pun masuk Islam, adik-beradik saya pun masuk Islam, supaya sama-samalah bila kita mati kita masuk syurga. Itulah hasrat kita. Tapi pada waktu saya mula-mula masuk Islam, saya tak pandai nak berdakwah. Saya yakin Islam agama benar. Saya yakin untuk diri sendiri. Tapi bagaimana saya nak cerita tentang Islam kepada orang lain, saya tak tahu. Saya berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Mak bapak aku tidak beragama Islam, Ya Allah. Adik-beradik aku tak beragama Islam, Ya Allah. Ramai lagi dekat luar tu tak beragama Islam, Ya Allah. Aku tak tahu macam mana nak cerita kepada mereka. Aku tak tahu macam mana nak menyampaikan kepada mereka. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala membuka satu persatu pintu-pintu untuk saya belajar tentang berdakwah. Dan saya tak mengaku saya pandai, ya, tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan ustaz. Saya adalah orang Islam yang biasa saja. Saya adalah orang Islam yang biasa sedang berjuang untuk menjadi seorang mukmin, insya-Allah. Saya tak mengaku pun saya cerdik pandai. Saya ada banyak kekurangan, saya ada banyak kelemahan. Tapi setakat yang kita mampu, kita buat. Dan usaha yang saya buat hari ini pun, saya tak rasa saya buat secukupnya. Apa yang saya rasa, usaha yang saya buat ni adalah terlalu sedikit sebenarnya. Terlalu sedikit. Tetapi saya harap, insya-Allah, walaupun sedikit yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala menerima usaha kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita masing-masing kita kekuatan. Allah memimpin kita, membimbing kita. Allah memberikan kita kebijaksanaan supaya kita dapat memperbaiki diri kita sendiri. Kita dapat mengubah, memperbaiki keluarga kita, dan kita dapat menyampaikan dakwah kepada orang-orang lain. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa melindungi kita supaya kita sentiasa berada dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan juga dalam keadaan musibah COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semua dan diberikan kesembuhan kepada wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Setakat ini saja masa mengizinkan kita.
Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah menepati masa. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon ampun dengan Allah SWT atas sebarang kesilapan-kesalahan yang saya lakukan. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga boleh maafkan saya. Semua yang baik datang daripada Allah SWT. Dan saya sebagai seorang manusia ada banyak kelemahan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.